Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Azli. Pengenalan. Pengenalan tentang hukum pelaburan emas. Semua urusan dan larangan di dalam syariah bertujuan untuk memberikan kebaikan dan mengelakkan keburukan kepada manusia di dunia maupun di akhirat. Islam melarang riba, faedah, gharar, tipu daya, maisir, judi dan jahalah, ketidakpastian. Pelaburan emas berkait rapat dengan riba kerana emas adalah salah satu barang ribawi. Barang ribawi ialah barang yang tidak boleh ditukar dengan barangan yang sama secara berlebihan. Terdapat 6 barang ribawi yang disepakati ulama, iaitu emas, perak, tamar, gandum, barli dan garam. Pelaburan emas semakin popular dalam kalangan masyarakat kebelakangan ini. Sekiranya dilihat dalam konteks kini, emas sering digunakan sebagai mata wang bagi mendapatkan keuntungan. Ini berbeza dengan amalan pada zaman dahulu, iaitu emas digunakan sebagai mata wang bagi membeli barang yang dikehendaki. Pelaburan emas ialah menangguhkan penggunaan emas pada masa sekarang untuk mengharap keuntungan pada masa akan datang. Dalil. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhuma bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wa fiddatu wa fiddatu wa fiddati wa barru wa bibarri wa sya'iru bi sya'iri wa tamru bi tamri wa milhu bil milhi mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa iza ikhtilafat hazil asnaf fabi'u kaifa syi'tum iza kana yadan biyadin." Maksudnya, emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, timbangan dan beratnya mesti disama. Dibayar secara serta-merta, bukan bertangguh. Namun jika jenis dan kategori barangnya berbeza, maka berjual belilah mengikut yang dikehendaki kamu dengan syarat mesti bayar serta-merta. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, jual beli item ribawi seperti emas, perhiasan mestilah dilakukan secara lani, serta-merta, bukan bertangguh. Huraiannya, jual beli hendaklah dilakukan secara serta-merta dengan satu majlis, sama ada penyerahan dilakukan secara hakiki ataupun secara hukmi. Contohnya, diberikan risit pembayaran. Tidak boleh bertangguh sehari atau 2 hari selepas itu. Rujukan ini diambil dari kompilasi pandangan hukum mesyuarat muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Musyarat 81. Sekiranya terdapat syarat penangguhan bayaran atau penyerahan barang, maka ia tergolong di bawah kategori riba al-nasiyah, iaitu riba yang berlaku disebabkan tempoh bayaran bertangguh. Bahkan lebih dahsyat, pengharamannya disertakan bersama caj tambahan. Ini Baiklah, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat pelaburan emas. Seperti yang sedia maklum, emas merupakan salah satu daripada item ribawi. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa syarat yang kita perlu ketahui dan diikuti agar proses pelaburan tersebut tidak terbatal. Yang pertama adalah pemasalah fil badalain, iaitu sama dalam sukatan. Di sini terdapat 2 konsep yang kita perlu faham dan ketahui. Yang pertama, apabila pertukaran barang melibatkan 2 item ribawi yang sama seperti emas dengan emas, maka ia disyaratkan agar pertukaran berlaku dengan kuantiti dan sukatan yang sama. Seperti contoh, emas 10 gram harus ditukar dengan emas 10 gram. Konsep yang kedua ialah apabila pertukaran melibatkan 2 item ribawi yang berbeza tetapi masih dalam satu jenis yang sama, seperti emas dengan wang kertas. Ia berada di dalam satu jenis yang sama, iaitu jenis mata wang, maka ia tidak disyaratkan untuk ditukar dengan kuantiti dan sukatan yang sama, dan ianya tidak menjadi kesalahan jika terdapat perbezaan pada kuantiti. Yang kedua, at-taqabud, iaitu serah dan terima dalam satu masa. Harus dipastikan
antara penjual dan pemberi bahawa pertukaran dan penyerahan harga barang perlu berlaku secara lani, iaitu ketika majlis akad itu berlangsung. Di dalam pelaburan, sijil hak milik emas perlu diberikan kepada pembeli sebagai bukti bertulis bagi pembelian emas untuk membolehkan si pembeli mendapatkan emas secara fizikal ataupun ia ingin menjualnya pada bila-bila masa yang ditentukan. Yang ketiga, hulul, iaitu tiada penangguhan. Tidak dibenarkan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran emas secara hutang. Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah menyokong cara pembayaran bagi transaksi emas yang dibenarkan di dalam Islam, iaitu yang pertama, pembayaran secara tunai, pembayaran menggunakan kad debit atau kredit. Yang ketiga, melalui pindahan wang dari akaun simpanan atau semasa. Sebab pelibatan orang ramai dengan pelaburan emas. Terdapat banyak sebab yang menyebabkan orang ramai berasa minat dengan pelaburan emas ini. Yang pertama ialah jenis pelaburan yang kurang berisiko. Pelaburan emas ini kurang berisiko kerana harga dan nilai emas sentiasa naik dan tak akan berkurang. Maka kita tidak akan mengalami sebarang kerugian. Yang kedua ialah terlindung daripada inflasi. Kerana sumber emas terhad, ianya juga akan kekal bernilai di mata umat manusia. Yang ketiga ialah instrumen pelaburan emas yang berbagai. Terdapat 3 jenis ataupun kaedah dalam pelaburan emas. Yang pertama ialah pelaburan emas secara fizikal, kedua ialah pelaburan emas dalam bentuk sijil atau akaun pelaburan, dan ketiga ialah pelaburan emas secara tidak langsung. Bagi pelaburan emas fizikal, pelaburan ini sama ada dalam bentuk emas itu dalam bentuk barang kemas, gold bar atau shilling emas. Bagi pelaburan emas dalam bentuk sijil ialah kita boleh membuka akaun pelaburan di bank yang menyediakan kemudahan pelaburan emas dan diserahkan sijil sebagai bukti. Dan bagi pelaburan emas secara tidak langsung, boleh terlibat dalam pelaburan emas secara tidak langsung melalui dana unit amanah atau ETF yang melabur dalam sektor emas seperti RHB Gold and General Fund. Boleh juga secara tidak langsung terlibat dalam pelaburan emas melalui pasaran saham, iaitu dengan membeli saham syarikat-syarikat yang menjalankan operasi berkaitan emas seperti menjual emas atau melombok emas. Yang keempat ialah meningkatkan pendapatan individu. Keuntungan daripada pelaburan emas yang kita lakukan dapat meningkatkan pendapatan individu apabila emas itu ditukarkan kepada mata wang setelah lama disimpan. Bagi memperoleh keuntungan yang bagus, emas itu sekurang-kurangnya disimpan dalam 1 atau 2 tahun dan amat digalakkan untuk kita simpan emas itu bagi tempoh yang sangat lama bagi memperoleh keuntungan yang menambah. Yang kelima, emas laku di seluruh dunia. Apabila kita menyimpan emas tersebut laku walau di mana sahaja kita berada. Sekiranya emas tersebut dibawa ke Amerika Syarikat, Eropah dan Australia sekalipun, ini tetap bernilai dan boleh dijual di sana. Dan yang terakhir sekali, yang keenam ialah aset yang mampu dimiliki. Emas merupakan aset fizikal yang mempunyai harga yang berpatutan. Contohnya, anda memerlukan modal yang besar untuk membeli aset seperti hartanah, dan hal ini tidak sama sekali dengan emas. Kita dapat membeli emas yang berat serendah 1 gram dan ada juga yang serendah 0.5 gram. Jadi tidak kiralah berapa banyak pun wang yang anda miliki, anda boleh memiliki emas dengan harga mampu milik. Baiklah, pada kali ini kita akan membicarakan tentang kebaikan pelaburan emas. Banyak antara kebaikan pelaburan emas antaranya adalah yang pertama, emas penyimpan nilai yang baik. Seperti yang kita tahu bahawa emas adalah penyimpan nilai yang baik. Hal ini kerana walaupun ekonomi semakin merundum dan jatuh, emas tidak jatuh dan akan semakin naik ataupun kekal harganya.
Hal ini disebabkan kerana emas sentiasa laku dan bernilai sepanjang zaman dan merupakan penyimpan nilai yang baik dan ianya kala inflasi. Jika inflasi berlaku, maka harga emas akan tetap sama akan tetapi mata wang kertas akan menurun ataupun jatuh. Antara rahsia jutawan dapat mengekalkan kekayaan mereka walaupun ekonomi semakin jatuh adalah kerana mereka menyimpan emas dan melaburkannya pada pasaran. Dan yang kedua pula adalah emas diterima di setiap pelosok dunia. Jika disebutkan emas sahaja, pasti dalam fikiran manusia akan memikirkan objek yang berwarna emas keemasan. Emas tiada nilai spesifik seperti wang kertas yang mempunyai nilai spesifik setiap negara. Contohnya RM1 bersamaan dengan 0.24 USD dolar. Tetapi jika kita hendak menukarkan emas dengan wang kertas, kita mendapat pulangan yang sama dengan emas tersebut. Oleh itu, emas boleh dibawa ke mana-mana sahaja dengan adanya pensijilan daripada London Bullion Market Association, LBMA. Dan yang ketiga pula adalah emas mudah ditukar kepada bentuk nilai wang. Emas merupakan aset yang sangat cair dan sangat mudah ditukar kepada mati nilai wang. Contohnya, kita melabur emas pada harga RM3,000 dan sewaktu harga emas meningkat, kita menjualnya kembali dan mendapat keuntungan 2 kali ganda daripada harga asal kita membelinya. Apabila kita ingin menukarkannya kepada wang, ianya sangat mudah dan misalnya kita akan mendapat RM6,000 untung daripada pelaburan tersebut. Jika kita bimbang emas susah untuk dijual, percayalah bahawa permintaan emas amatlah tinggi. Itulah sebabnya emas amat penting untuk digunakan sewaktu memerlukan wang kertas. Dan yang terakhir pula, yang keempat, emas mengekalkan pembaziran wang. Pada zaman kini, seperti yang kita tahu bahawa wang kertas amatlah penting untuk seseorang membeli sesuatu. Akan tetapi, jika kita asyik membelinya, maka wang kita akan kehabisan. Oleh itu, emas mengelakkan pembaziran wang ataupun pembocoran wang. Kita perlulah menukarkan wang kertas kepada emas dahulu. Itu adalah caranya. Apabila kita sudah menukarkannya kepada bentuk emas fizikal, maka sukarlah bagi kita untuk berbelanja kerana kita perlu menukarkannya kepada bentuk tunai kembali. Bagi sesetengah orang, menjadikannya kepada emas amatlah leceh untuk membeli barangan, tetapi ia mempunyai kebaikan yang tersendiri. Berbanding kita menyimpannya di dalam bank, dunia kini hanyalah terletak di hujung jari dan ia lebih memboroskan seseorang itu membeli barangan secara atas talian. Secara ringkasnya, hukum pelaburan emas ialah harus di sisi Islam dengan dalil di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Pelaburan ini juga boleh menjadi haram sekiranya menjual emas secara penangguhan atas dakwaan ia telah berubah menjadi bahan mentah ataupun bahan komoditi. Pelaburan emas ini juga digelar sebagai bai' as-saraf dalam bahasa Arab yang diiktiraf dan dibenarkan oleh syarak. Keburukan pelaburan emas. Yang pertama, unsur riba. Emas adalah merupakan barang ribawi, maka syarat jual beli adalah sangat ketat supaya ianya tidak jatuh ke dalam hukum riba. Jual beli dan pelaburan emas begitu mudah terdedah kepada unsur riba jika penjual dan pembeli sendiri tidak memberi perhatian terhadap garis panduan yang telah ditetapkan oleh hukum hakam di dalam Islam. Antara yang disebut dalam kitab fiqh manhaj, yang pertama mestilah halan, iaitu tiada penangguhan. Yang kedua, at-taqabud, iaitu serah dan terima dalam satu masa yang sama, iaitu ketilan on the spot. Dan yang ketiga adalah mumasalah fi badalin, iaitu sama dalam sukatan. Seterusnya yang kedua adalah memerlukan tempat simpanan. Jika kuantiti emas yang disimpan itu adalah sedikit, kebiasaannya orang hanya menyimpannya di dalam rumah. Akan tetapi jika kuantiti yang banyak, tempat dan cara simpanan mestilah lebih ideal ataupun lebih selamat. Ia akan menambahkan beberapa kos tambahan yang turut terlibat dalam pelaburan emas seperti insurans, sewaan peti deposit atau tempat simpanan yang lain. Semua ini akan memakan kos pembelanjaan seharian. Dan yang ketiga adalah tidak sesuai untuk pelaburan jangka masa pendek. Pada umumnya, nilai emas berpotensi untuk naik dari tahun ke tahun. Tetapi penggunaan emas adalah paling baik sekiranya ia dijadikan simpanan, bukannya pelaburan. Kecuali untuk pelaburan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 hingga ke 5 tahun. Jika sekiranya kita ada duit yang memang tak akan dipakai dalam masa yang terdekat dan ingin duit itu selamat buat masa yang lama, maka melabur adalah cara yang terbaik.
Tapi kita perlu tahu nilai emas tetap ada pasang surutnya. Selain itu, harga emas perhiasan berbeza dengan emas peleburan. Tetapi emas perhiasan terdedah kepada susut nilai yang agak banyak iaitu sekitar 25%, walaupun nilainya lebih tinggi berbanding emas peleburan. Dan yang keempat, terlibat dengan penipuan. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang membuka banyak peluang untuk skamer ataupun penipu untuk menjadi masa-masa penipuan yang menggunakan pelbagai cara untuk menghasilkannya. Antaranya adalah dengan menggunakan nama-nama syarikat perniagaan atau syarikat pelaburan emas. Selain itu, ada di antara mereka yang sanggup menggunakan hadis lemah ataupun hadis yang do'if ataupun hadis palsu sebagai hujah untuk menjayakannya dan akan melariskan perniagaan emas mereka. Walau bagaimanapun, sebagai seorang pembeli dan seorang Muslim, kita perlu tahu dan faham bahawa emas perlu diniagakan secara fizikal ataupun at-taqabud dan keuntungannya diperolehi daripada mengukur kenaikan harga emas semasa. Jika ia adalah skim pelaburan yang menjanjikan pulangan tetap dan tempoh yang ditetapkan, ia dianggap sebagai salah satu unsur riba. Akhir sekali, kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan tajuk hukum pelaburan emas ini ialah harus hukumnya dan tidak wajib ke atas umat Islam untuk membuat pelaburan emas ini. Namun, bagaimanakah konsep pelaburan emas dalam Islam yang sebenar? Kini, pelaburan emas telah menjadi satu fenomena besar di kalangan masyarakat negara kita. Pelaburan emas ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan hasil dari peningkatan kadar nilai emas dari masa ke semasa. Justeru, terdapat banyak pihak yang menawarkan pelbagai produk yang berasaskan emas. Dalam agama Islam itu sendiri, wujud beberapa peraturan dan syarat yang harus kita patuhi bagi memenuhi syarat-syarat jual beli emas ini. Jika mematuhi syarat yang ditetapkan dalam Islam, contohnya haruslah berlaku proses penyerahan emas tersebut sebelum berpisah. Selain itu juga, transaksi jual beli emas ini haruslah bebas daripada penangguhan, hutang dan sebagainya. Jika berlaku penangguhan, maka akan berlakunya riba. Yang penting sekali adalah nilai emas tersebut haruslah dengan kadar harga yang telah ditetapkan oleh berat timbangan. Akhir kata, walaupun pelaburan emas ini dibenarkan dalam Islam, namun kita juga harus berhati-hati. Ini kerana emas tergolong daripada barang yang ribawi, maka mudah untuk ia mematuhi ataupun melanggar syariah itu sendiri. Sekian daripada kami, kumpulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.